Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtiyada laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. InsyaAllah kita masuk tajuk amal ibadat semasa musim wabak berdasarkan kepada petunjuk dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana wabak, dalam suasana kita berada dalam situasi darurat, apabila kita dapat melaksanakan ibadat ketika itu, pahalanya adalah berlipat kali ganda berbanding dengan keadaan aman ataupun keadaan kita selesa. Sama seperti mana kalau kita dalam keadaan kita sakit, kita dapat melaksanakan ibadat seperti solat, zikir dan seumpamanya dalam suasana kita uzur, kita sakit, pahalanya di sisi Allah adalah lebih besar berbanding dengan dalam keadaan kita sihat. Yang kedua tuan-tuan, apabila kita cuai di dalam satu-satu ibadat, maka hendaklah kita denda diri kita dengan ibadat yang lain. Sebagai contohnya kata ulama, fatahu fajrun, kita terbabah semayang subuh berjemaah di masjid, sedar-sedar dah pukul 6 lebih dah. Terlepaslah semayang subuh berjemaah dekat masjid, semayang dekat rumah aja. Fasoma, maka hari ini kita puasa. Dah lebih-lebih lagi dalam bulan Muharram ni, hari Khamis pula. Begitu tuan-tuan. Doa minhul qiyam, semalam tak dapat laksanakan qiyamul lail. Sedar-sedar dah subuh dah. Biasa sedar sebelum subuh dapat juga 3 rakaat semayang witir ke, 2 rakaat semayang tahajud ke, 2 rakaat semayang hajat, semayang taubat. Fa'takifu fil masjid hatta tala'an syam. Maka kata ulama, hendaklah kita ganti dengan subuh. Dengan subuh, kalau kita datang subuh lah, sedar-sedar dah azam, terus kita datang ke masjid berjemaah, dan kita gantikannya dengan kita i'tikaf di masjid sehingga matahari naik. Matahari naik maksudnya habis waktu syuruk lah, habis waktu subuh. Habis waktu subuh pukul apa sekarang ni? Pukul 7 apa? 7 apa? 7.18 ke 7 apa dah? Lebih kurang. Maknanya habis waktu syuruk. Waktu syuruk tu maksudnya habis waktu subuh lah tu. Maknanya kita duduk dekat masjid. Sebab pahala dan fadilat kita duduk i'tikaf di masjid selepas daripada subuh, pahalanya adalah sangat besar. Berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, man salla barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk selepas daripada sembahyang subuh berjemaah dekat masjid, wa yazkurunallah, dalam keadaan dia mengingati Allah, sama ada kita berzikir, kita baca Al-Quran. Kalau hari Minggu kita dengar kuliah bagi contohnya, kalau hari lain mungkin tak ada kuliah subuh. Faka'annama, maka seolah-olah kata Nabi, dia melaksanakan ibadat haji dan ibadat umrah tamah, sempurna. Hatta tatla'a syam, sehinggalah dia duduk di masjid dalam keadaan dia mengingati Allah, dia beriktikaf mengingati Allah, baca Quran, berzikir ataupun hadir majlis ilmu, hatta tatla'a syam, sehingga matahari muncul, yakni habisnya waktu syuruk. Summa salla raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat.
Lepas daripada matahari naik, habis waktu syuruk, dia sembahyang 2 rakaat, kata Nabi. Sembahyang apa tu tuan-tuan? Itulah yang disebut oleh ulama yang diamalkan oleh Nabi, sembahyang sunat isyraq ataupun sembahyang sunat syuruk. Kita dekat rumah pun boleh sembahyang. Kalau kita tak datang ke masjid, kita uzur sebagai contohnya, habis je waktu subuh sembahyang sunat isyraq, waktu syuruk. Dia 20 minit aja waktu syuruk. Katakanlah habis subuh, habis waktu syuruk pukul 7.20. Pukul 7.20. 20 minit selepas daripada 7.20, 7.30, 7.40 habis. Waktu syuruk dia sekejap aja. Lepas tu barulah boleh kita sembahyang sunat duha. Selepas 20 minit waktu syuruk tadi tuan-tuan, barulah boleh kita sembahyang sunat duha. Maknanya kalau dekat masjid itu habis aja waktu syuruk, barulah kita keluar. Nak pergi makan roti canai ke capati kat depan tu ke tuan-tuan, balik pula sembahyang sunat duha lah pula. Tengok jam dah pukul 8, dah cantik sembahyang sunat duha ni tuan-tuan. Dia pukul 8 dia cantik sembahyang sunat duha, sebab matahari dah segala. Maka seolah-olah kata Nabi, dia melakukan ibadat haji dan ibadat umrah tamah, sempurna 3 kali Nabi sebut. Jadi itu di antara kaedah kata ulama, kita denda diri kita kalau kita luput sesuatu ibadat. Da'a minhul qiyam, kita telah terbabah daripada melakukan qiyamul lail pada malamnya, sedar-sedar ada azan subuh. Fa'takifu fil masjid, maka hendaklah kita iktikaf di masjid. Sembahyang subuh berjamaah, terus iktikaf di masjid hatta tala'at syam, sehingga matahari naik. Tu. Lam yaqra' juz'ahu minal Quran. Bil ams, semalam kita tak baca satu juzuk daripada Al-Quran. Faqara'a liza faqara al-yawm juz'ain, maka kita denda diri kita gandakan dengan kita membaca 2 juzuk Al-Quran pada hari ini. Itu kaedahnya tuan-tuan, kita nak memperbaiki diri kita dan amal ibadat kita. Itulah yang dimaksudkan dengan hijrah. Hijrah ni maksudnya kita berubah menjadi insan yang lebih takut, yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada maknanya kita menyambut ma'al hijrah jika sekiranya amalan kita semakin teruk ataupun paling kurang amalan kita sama aja. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, man istawa yaumahu fa huwa maghbun, barang siapa yang hari-harinya sama sahaja ibadatnya, maka dia amat rugi. Apatah lagi kalaulah dia tadi makin teruk amalan dia. Sebab bila kita dah masuk tahun baru hijrah, bermakna kita dah semakin dekat dengan Allah, dekat dah dengan kematian, umur kita semakin pendek. Begitu. Liza yakhafu minhu syaitan. Kalau kita dapat coverkan balik kecuaian ibadat yang kita lakukan seperti mana yang kita sebut tadi, maka itulah benda yang sangat ditakuti oleh syaitan. Kita terlepas daripada sembahyang subuh berjemaah, maka kita berpuasa, yakni puasa sunat pada hari ini. Saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan. Nabi sebut barang siapa yang berpuasa sunat kerana Allah, dibebaskan daripadanya 70 tahun daripada api neraka. Kalau 70 tahun ustaz, umur saya 70 tahun, saya mati, tak ada dosa lah saya. Tuan-tuan, 70 tahun yang disebut di dalam hadis tersebut adalah hari di alam mahsyar. Satu hari tuan-tuan di alam mahsyar, di hari akhirat, bersamaan dengan 1000 tahun alam dunia, tuan-tuan. Itu dia tuan-tuan. Jadi kalau 70 tahun tu tuan-tuan, lebih kurang 3 jam saja. Lebih kurang 3 jam saja nisbahnya tuan-tuan kita hidup tuan-tuan di alam akhirat. Begitulah tuan-tuan. Sebab disebut dalam Al-Quran bahawa satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun nisbahnya kita hidup di dunia. Ada tak manusia yang boleh hidup 1000 tahun di dunia? Tak ada. Paling banyak pun kita boleh hidup 70 tahun, 80 tahun saja tuan-tuan. 24 jam tuan-tuan, hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun alam di dunia.
Cuba kita bagi tuan-tuan. Cuba kita bagi. Bermakna tuan-tuan, lebih kurang umur kita ni 70 tahun, lebih kurang 2 jam aja kita hidup. 2 jam setengah, lebih kurang dekat dengan 3 jam saja tuan-tuan kehidupan kita di negeri akhirat. Sebab itulah kalau kita dengar hadis Nabi SAW tentang pahalanya 70 tahun dengan sebab kita berpuasa, itu nisbahnya tuan-tuan di hari akhirat. Dosa kita hak lain tuan-tuan banyak lagi. Banyak lagi tuan-tuan. Sebab itulah apabila orang yang berada di alam akhirat tu, Tuhan pernah merakamkan keadaan orang yang duduk di alam akhirat. Ketika itu dia merasakan hidup di dunia ini hanya sebentar sahaja, lebih kurang sepagi ataupun sepetang sahaja. Nak nisbah masa yang begitu panjang di hari akhirat. Tuhan sebut dalam surah Az-Zariyat, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah ketika mana mereka hidup di alam dunia dahulu, mereka hanya hidup sepetang ataupun sepagi sahaja. Sepetang, sepagi dan sepetang ni tuan-tuan, tengok-tengok tadi subuh, tiba-tiba dah keluar fajar dah. Itulah masanya lebih kurang 2-3 jam je. Tadi baru zuhur, tengok-tengok dah petang dah. Petang dah, asar tengok-tengok dah maghrib dah. Berapa jam daripada asar ke maghrib? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu, tidaklah mereka itu hidup illa ashiyatan, melainkan sepetang. Bila dah masuk asar nak pergi ke maghrib tu tuan-tuan, 2 jam je. Asar sekarang ni kita kata 4.30 ada. Maghrib 7.30. Berapa jam? Gitulah nisbahnya kita hidup di atas muka bumi ini dengan usia kita tuan-tuan 65 tahun. Baru 2 jam setengah sahaja kehidupan kita tuan-tuan di dunia ini. Itulah di antara kaedah yang disebut oleh ulama. Kemudian yang kedua tuan-tuan, ulama juga menyatakan di dalam kitab mereka, la na'lam ba'da rahmatullah mallazi sayadkhilunal jannah. Kita tak tahu selepas daripada rahmat Allah ni mana satu amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Kita masuk dalam syurga ni bukan disebabkan amalan kita semata-mata, tetapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah pula nak bagi kepada kita tuan-tuan, tak semua. Rahmat Allah bagi kepada hamba-hambanya. Allah akan pilih hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang ikhlas, yang rajin beribadat, yang berjihad, yang banyak bersedekah. Tuhan pilih. Kalau kita dapat rahmat Allah tu dah cukup dah. Sebab kalau nak dibandingkan dengan amal ibadat kita ni, mungkin kita tidak layak masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itulah la na'lam ba'da rahmatullah mallazi sayadkhuluna jannah. Kita tak tahu selepas daripada rahmat Allah tu mana satu amalan yang boleh melayakkan kita masuk dalam syurga. Ahya rakaatun, adakah rakaat solat sunat yang kita buat selepas daripada sembahyang wajib. Sembahyang wajib itu dah wajib dah. Sebab itulah kita kena buat sembahyang sunat, sebab dengan sembahyang sunat itulah datangnya rahmat daripada Allah. Rahmat ni Tuhan bagi kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang ikhlas. Bukan sekadar kita buat yang wajib aja, yang sunat barulah dapat rahmat. Begitu. Au sadaqatun, ataupun sedekah. Mungkin dengan banyak sedekah kita bagi, barulah Tuhan bagi rahmat kepada kita. Au sakiyal ma', ataupun kita bagi minum kepada orang, bagi makan kepada orang. Termasuklah orang yang menyediakan makanan, menyediakan minuman. Termasuklah orang yang wakaf tuan-tuan air. Sekarang ni kan ada air koko ke apa benda lagi lah tuan-tuan, banyak 4-5 ribu tuan-tuan. Satu set itu tuan-tuan, macam dekat luar tu pahala sangat besar. Pahala sangat besar bagi minum kepada orang tuan-tuan. Au hajatul muslim, ataupun kita menunaikan hajat orang Islam. Misal contohnya jiran-jiran kita hajat pergi kenduri. Contohnya kita menunaikan hajat, walaupun hari tersebut kita puasa, puasa sunat, tapi oleh kerana nak meraihkan dia, kita pergi juga. Bahkan kita buka puasa kerana nak ambil hati orang yang jemput kita tu, pahala yang sangat besar tuan-tuan. Kita menunaikan hajat orang. Ataupun
Dah ada di antara jemaah kita, dia kata tolonglah doa ayah saya buat operate kanser dekat hospital Melaka. Kita pun buatlah sembahyang hajat. Nah, secara beramai-ramai ataupun sembahyang hajat dekat rumah, ataupun kita secara individu kita turut berdoa kepada beliau. Itu di antara menunaikan hajat tu, tuan-tuan. Wa qadainaha yang kita laksanakan, yang kita amalkan. Au da'watun, ataupun dakwah, kita ajak orang ke arah kebaikan. Au zikrun, ataupun mungkin zikir kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita. Kita tak tahu mana satu amalan yang boleh melayakkan kita ni, tuan-tuan, masuk syurga selepas daripada Tuhan bagi rahmat kepada kita. Adakah sembahyang sunat? Adakah sedekah? Adakah kita bagi makan, bagi minum kepada orang? Ataupun kita menunaikan hajat orang, ataupun kita berdakwah, ataupun kita berzikir, baca Al-Quran. Maka kata ulama, fa'mal wala tastasghir, maka teruskanlah kita beramal. Jangan kita memperkecilkan amal ibadat yang kita buat. Jangan kita memandang enteng ibadat yang kita buat. Sedekahlah berterusan walaupun sedikit. Tunaikanlah hajat sahabat kita, saudara kita, walaupun kita dalam keadaan kesusahan. Sembahyanglah, tuan-tuan, sunat, walaupun kita ni, tuan-tuan, uzur, sibuk macam mana sekalipun. Contohnya macam tu, tuan-tuan. Jadi sempurna kita berada di dalam bulan Muharram ni. Bulan Muharram ni adalah bulan yang diisytiharkan oleh Allah, 4 bulan. Bulan yang mulia di sisi Allah. Bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan daripada kita melakukan maksiat, bahkan disunatkan kepada kita melakukan ibadat, bahkan digalakkan kepada kita meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Bahkan bulan yang disebut juga oleh ulama sebagai bulan berpatang, yakni perbanyakkanlah amal ibadat puasa kita. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, direct 3 bulan ni. Satu lagi bulan Rejab, bulan Zulkaidah bulan 11, bulan Zulhijjah bulan 12, bulan Muharram bulan 1 bermulanya kalender dalam Islam. Tiba-tiba bulan Rejab, satu lagi bulan yang ke-7. Jadi 4 bulan ini disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard, di hari di mana Allah jadikan langit dan bumi, adalah sebanyak 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tersebut 4 bulan daripadanya aku isytiharkan sebagai bulan haram, yakni bulan berpatang. Disunatkan kita berpuasa pada bulan tersebut, berpatang daripada melakukan maksiat. Begitu, tuan-tuan. Maka pada bulan Muharram ini juga disunatkan kita berpuasa. Bahkan Nabi menyebut puasa terbaik selepas Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Itu dia, tuan-tuan. Jadi disunatkan kita berpuasa pada bulan Muharram. Kalau hari ini cantiklah, 8 Muharram hari ini bersamaan 27 Ogos, kita puasa sunat hari Khamis. Besok pula, tuan-tuan, 9 Muharram, hari Tasu'ah. Hari Tasu'ah disunatkan kita berpuasa. Memang disebut dalam hadis hari Tasu'ah ni. Kemudian 10 Muharram, hari Ashura, hari Sabtu nanti, yakni 30 hari bulan 29 hari bulan 8, bersamaan dengan 10 Muharram yang disebut sebagai hari Ashura. Jadi kita orang Melayu kita ni, bila sebut bulan Muharram, 10 Muharram, pakat duk kacau suara je lah, tuan-tuan. Saya ingat kecil-kecil dulu, zaman sekarang ni dah jarang tau kacau suara. Jadi dulu orang Melayu kita mana puasa sangat, tuan-tuan. Dia suka kacau suara sebab seronok, beramai-ramai, berkumpul ramai-ramai makan. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, disunatkan kita berpuasa pada 10 Muharram, bahkan pada bulan Muharram itu sendiri. Jadi kalau kita nak kacau surau, nak buat surau, nak bagi makan kepada orang, tak salah. Apatah lagi nak bagi makan kepada orang yang berpuasa. Hari sebelah hari bulan tu pula tuan-tuan, disunatkan kita berpuasa. Sebelah Muharram tu hari Ahad jatuh, 30 hari bulan Ogos. Disunatkan kita berpuasa selepas daripada hari Ashura.
Memang disebut dalam hadis Nabi. Nabi SAW 10 Muharram tu Nabi sampai dekat Madinah. Bila hijrah Nabi sampai dekat Madinah, Nabi tengok orang Yahudi pakat puasa belaka pada hari tersebut. Maka Nabi tanya, apakah puasa yang kamu lakukan pada hari ini? Maka orang Yahudi pun menjawablah, kami berpuasa pada hari ini sebab Firaun dibinasakan pada 10 Muharram. Dan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah daripada dibunuh oleh Firaun di Laut Merah tu. Cerita di Laut Merah tu. Dah. Maka kata Nabi SAW, aku lebih layak mengikut sunnah Nabi Musa berbanding dengan kamu wahai Yahudi yang telah menyeleweng agama Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi memerintahkan kita berpuasa pada 10 Muharram. Bahkan Nabi kata beza di antara puasa umatku dengan puasa umat Nabi Musa bukan sekadar kita berpuasa pada 10 Muharram hari Sabtu nanti, bahkan hari sebelum daripada 10 hari bulan tu tuan-tuan. Tak utamanya 9 hari bulan. Besok hari Jumaat 9 Muharram. Besoklah 28 hari bulan Ogos yang disebut di dalam hadis yang lain sebagai hari Tasu'ah. Bahkan sehari selepas daripada hari Ashura, yakni lusa, hari hari Ahad tu tuan-tuan, 11 Muharram. Begitu tuan-tuan. Lepas tu sambung lagi puasa kita hari Isnin. Sunat puasa hari Isnin dalam bulan Muharram, pahalanya dapat 2. Macam mana orang puasa pada hari ni? Puasa sunat hari Khamis dapat, puasa sunat bulan Muharram dapat. Kalau kita pun puasa pada 31 hari bulan Ogos, kan cuti hari tu kan, 31 Ogos kita sambut merdeka. Tak. Malam tu kita bersahur lah tuan-tuan, subuh tu. Disunatkan kita berpuasa sebab hari Muharram dan juga hari Khamis, hari Isnin. Kemudian tuan-tuan, hari Selasanya pula, direct tuan-tuan, letih ni ustaz. Tak. Letih tak letih pun tuan-tuan, kalau nak dapat pahala lebih lah tuan-tuan. Hari Selasa tu 1 September 13 Muharram tu sunat puasa pula sebab dia jatuh hari putih, Yaumul Abyad. 13 setiap bulan Islam Nabi berpuasa. 14 Muharram 2 September hari Rabu, hari putih juga, Yaumul Abyad. Hari Khamis 15 Muharram jatuh Yaumul Abyad pula tuan-tuan. Jadi hari Khamis 15 Muharram tu tuan-tuan, kita dapat 3 pahala. Puasa sunat bulan Muharram, puasa sunat puasa sunat hari Khamis, puasa sunat Yaumul Abyad. Sebab Nabi SAW sampai ke mati Nabi tak pernah tinggalkan puasa sunat 3 hari di dalam bulan-bulan Islam, yakni 13, 14 dan 15 yang disebut sebagai hari putih ataupun Yaumul Abyad, kecuali bulan Zulhijjah sahaja. Sebab bulan Zulhijjah tu raya haji, tak? 13, 14 tu kan kita raya haji, mana boleh puasa. Hak lain Nabi tak pernah tinggalkan, seperti mana diriwayat oleh Hafsah, yakni isteri Nabi SAW. Baiklah tuan-tuan, kita sambung 14 hadis tentang wabak ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama' aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja taghayyara wajhahu wa idza amtaratis sama'u surriya anhu fa arrafhu Aisyah tazalika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kana qama qaum firmanullah falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila audiyatihim daripada Aisyah, daripada Sadatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ra'a makhilatan fis sama', sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan mendung di langit, nampak hitam, nak ribut, nak hujan, ada, aqbala wa adbara,
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun tak duduk diam. Baginda begitu cemas, baginda begitu takut. Sekejap pergi ke depan, sekejap pergi ke belakang, mundar mandi baginda Rasulullah. Wa dakhala wa kharaja, keluar masuk masjid, rumah baginda. Nah, taghayyara wajhahu, dan air muka baginda pun nampak berubah, gelisah, bimbang. Dah. Wa iza amtaratis sama'u surriya anhu, namun ketika mana hujan turun maka baginda pun legalah. Begitu tuan-tuan. Jadi nampak hitam aja, mendung aja tuan-tuan. Nampak tanda-tanda nak ribut, nak peti, baginda cukup takut. Tapi bila dah turun hujan sikit tu tak apa, lega dah lah. Jadi kenapa tuan-tuan? Fa arrafhu Aisyah zalika. Lalu Aisyah bertanya tentang hal tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ma adri la'allahu kana qama qaum. Lalu Nabi kata, aku tidak tahu, jangan-jangan awan ini adalah seperti mana yang diucapkan oleh kaum, yakni oleh kaum-kaum terdahulu. Bila mereka tengok awan tuan-tuan, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, bila mereka tengok saja alam awan, lalu mereka pun berkata seperti mana yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Walamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Ini adalah awan yang memberi hujan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala datangkan awan ini berupa azab yang diturunkan kepada mereka. Oh, mujur dah nak hujan dah. Tu dia tuan-tuan, kaum-kaum yang terdahulu. Dalam keadaan mereka ingkar kepada Allah dan mereka ingkar kepada Nabi mereka tu tuan-tuan, mereka masih lagi mengharapkan Allah menurunkan hujan. Tiba-tiba mereka cabar Allah, mereka cabar Nabi mereka. Ini dicerita dalam ayat Al-Quran. Hai Nabi Nuh, di manakah Tuhan kamu? Kalaulah betul Tuhan kamu ada, datangkanlah ribut, taufan dan banjir kepada kami. Tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam pun berdoalah kepada Allah. Bila Nabi Nuh berdoa kepada Allah, tiba-tiba datanglah awan yang sangat besar, yang sangat gelap. Lalu mereka pun gelaklah, ketawa, oh nak datang hujan dah lah. Tak, mujurlah datang hujan, dia kata. Tak ada bala bencana seperti mana yang telah didakwa, yang telah dijanjikan oleh Nabi Nuh. Jadi mereka tak ingat, mereka tak tahu bahawa awan mendung yang begitu hitam kelang itu adalah azab buat mereka. Walamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Awan ini kata Allah akan mendatangkan hujan, kata mereka, sedangkan Allah datangkan buat mereka malapetaka dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah kata-kata Ibn Qayyim yang menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya tuan-tuan dengan berbagai-bagai ujian. Di antaranya Allah uji kita tuan-tuan seperti mana musim Covid inilah, dengan kebulurannya, dengan penyakitnya tuan-tuan. Apa tujuannya? Supaya kita tunduk dan patuh kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu sahaja kenapa Allah Subhanahu wa taala datangkan Covid ni. Allah datangkan ujian kepada kita. Mungkin disebabkan dosa kita, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan tadarru' kepada Allah, merendah diri kepada Allah, insaf dan bertaubat, supaya kita menjadi umat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Tuhannya. Maka dengan sebab itulah hendaklah kita merendahkan diri dengan memperbanyakkan berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah akan kesusahan yang berlaku hari ini. Jangan putus asa tuan-tuan. Perdana Menteri kita pun sebut, dia kata kita mampu untuk lawan Covid ni tuan-tuan, untuk lawan wabak ni. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan wabak ni mengikut kemampuan kita, dan kita mampu, alhamdulillah. Setakat ni kita masih lagi dapat bertahan. Tak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Walaupun kes yang terbaru ni ada 3 kes dekat Melaka tuan-tuan, dekat hospital. Tapi tuan-tuan begitulah tuan-tuan. Apabila kita cuai sahaja, wabak ini cepat
berlaku. Sebab itulah kena ikut arahan dan seumpamanya. Jadi teruslah berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Begitulah situasi kita pada hari ini, di mana Allah menurunkan ujian wabak agar kita kembali kepada Allah. Ini adalah satu titik penting dalam kehidupan kita, supaya sentiasa kita bermuhasabah. Mungkin disebabkan dosa-dosa kita, masyarakat kita, kecuaian kita berdakwah kepada masyarakat. Rosak sangat dah masyarakat kita ni, negara kita, dengan rasuah, dengan apa seperti mana kita bicarakan sebelum daripada ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik." Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul sebelum daripada umat kamu wahai Muhammad. Fa akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra, maka kami uji mereka dengan kebuluran dan juga dengan penyakit. La'allahum yatadarraun, mudah-mudahan mereka merendahkan diri, insaf dan bertaubat kepada Allah. Walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u, maka alangkah baiknya andai kata mereka ini berdoa kepada Allah dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, tetapi sebaliknya hati mereka semakin keras, tidak mahu menerima teguran dan peringatan daripada Allah. Jadi kalaulah kita tidak mengambil pengajaran daripada Covid dan wabak ini, tuan-tuan, dengan tidak mengambil pengajaran, tuan-tuan, bila lagi kita nak ambil pengajaran? Sehinggalah kita dibinasakan dan akhirnya kita dimatikan dan kita diazab di dalam kubur. Jadi tuan-tuan, perhatikanlah hadis ini. Ini syarah hadis. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan elemen serta fenomena yang berlaku di sekeliling kita itu sebagai titik dan ruang untuk kita bermuhasabah. Jadi apa yang berlaku di sekeliling kita tu, tuan-tuan, adalah petunjuk daripada Allah. Sebagai contohnya, tuan-tuan, kita dah kena dah kecil manis, darah tinggi dah, itu petunjuk mati dah dekat dah tu. Dah datang dah penyakit dah, tuan-tuan. Bahawa mati dah dekat dah. Kena jaga-jagalah. Dari sudut pemakanan kita, kena selalu jumpa doktor. Tuhan dah tu bagi dah, tuan-tuan, petunjuk kepada kita. Kita tak sedar diri lagi. Tuhan dah bagi uban dah dekat kepala tu. Seperti mana disebut dalam hadis, uban itu, tuan-tuan, adalah tanda bahawa dah dekat dah dengan kubur. Minta maaf, saya pun dah uban dah, tuan-tuan. Dah nampak dah uban, tuan-tuan. Itu dah dekatnya dengan kubur. Tuhan dah bagi petanda, tapi kita tak sedar. Bila lagi kita nak sedar? Walakin qasat qulubuhum, tetapi hati kita ni kerah, tuan-tuan. Dia ingat ke besok masih lagi hidup, tahun depan masih lagi hidup, 5 tahun akan datang masih lagi hidup, 10 tahun akan datang masih lagi hidup, tuan-tuan. Sehingga kita menangguh-nangguhkan taubat kita dan amal ibadat kita. Besoklah datang masjid, besoklah puasa sunat, besoklah sembahyang sunat. Duk tangguh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan elemen serta fenomena yang berlaku di sekeliling kita itu sebagai titik untuk kita muhasabah apa yang berlaku. Termasuklah Covid ni. Jelas dalam hadis yang kita baca sebelum ni, ayat Al-Quran yang baru saya sebut tadi, tuan-tuan, bahawa wabak ini, tuan-tuan, adalah kerana Allah Subhanahu wa taala nak tegur kita. Sebab kesilapan yang kita lakukan. Jadi mengingatkan diri kita akan dosa-dosa yang dilakukan oleh diri kita itu, tuan-tuan, menjadikan diri kita ini akan isah akan kesalahan diri kita. Seperti mana kata Imam Nawawi, fihi isti'dadun bil muraqabati lillah wa ittijahu ilaihi indal ikhtilafil ahwal wal hudus ma yakhafu bisababihi wa kana khawfihi sallallahu alaihi wasallam an yu'aqibu bi'usyanil asa. Jadi hadis ini, kata Imam Nawawi, mengandungi anjuran untuk kita sentiasa merasa bahawa kita diawasi oleh Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cepat-cepatlah kita berlindung. Kita minta perlindungan dengan Allah, ketika mana berlakunya perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Dah minta perlindungan mati dalam keadaan kita kena stroke, dah kecil manis, darah tinggi. Mintalah perlindungan dengan Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku, jangan kau matikan aku dalam keadaan aku stroke. Sebab bila dah stroke, tak boleh nak datang masjid dah lah, tak boleh dah nak ziarah. Sedangkan ziarah orang ni, tuan-tuan, pahala sangat besar. Datang ke masjid pahalanya sangat besar. Bagilah peluang kepadaku untuk aku bertaubat, untuk aku sihat. Contohnya macam tu.
Tak. Maknanya cepat-cepat kita minta perlindungan dengan Allah. Kata Imam Nawawi ketika mana berlakunya perubahan-perubahan di dalam sekeliling kita tu. Sebagai contohnya sekarang ini kita berhadapan dengan kegawatan, dengan kebuluran dan juga dengan wabak. La'allahum yatadarraun, mudah-mudahan kita tadarru', sedar diri kita siapa, cepat-cepat kita minta perlindungan dengan Allah dan kita perbetulkan apa yang patut. Ataupun terzahir penyebab kepada sesuatu yang kita takuti. Dah terzahir dah. Bila dah ada penyakit, darah tinggi kecil manis, mari pula satu lagi penyakit 3 serangkai. Apa dia? Itulah dia tuan-tuan. Penyakit stroke tu tuan-tuan. Jadi jaga-jaga. Bila dah ada kecil manis, bila dah ada darah tinggi, dia mari kecil manis. Mula-mula darah tinggi, lepas tu kecil manis, lepas kecil manis marilah pula tuan-tuan, apa dia? Stroke. Na'udzubillahi min zalik. Itulah penyakit serangkai. Yakni lepas daripada darah tinggi kecil manis, dia mari pula jantung. Lalu jadi stroke. Ada penyakit serangkai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang kerana takut umat baginda akan diazab dengan sebab maksiat dan kerosakan yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Maka dengan sebab itulah kita berada di dalam bulan Muharram ni tuan-tuan. Cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadat kita, taubat kita kepada Allah. Ada satu kisah yang diceritakan, cerita yang pendek. Dia ni banyak buat maksiat. Bila diberi teguran, dia kata masih muda lagi, dia kata untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Qala sa'atubu ghadan, besoklah aku nak bertaubat. Besoklah aku nak bertaubat. Nama malam tersebut dia tidur, walam yastaiqizu. Tiba-tiba dia tak bangun-bangun dah, tuan-tuan. Tak. Kemudian tuan-tuan, adakah besok kita masih lagi berpeluang untuk bertaubat kepada Allah? Tidak ada siapa yang boleh bagi jaminan bahawa besok dia akan hidup. Kullul lazi matu bil ams, kata ulama. Sesiapa sahaja yang mati semalam, ataupun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, kanu misluna, mereka juga seperti mana kami juga. Yazunnuna annahum sayu'isuna ghada, mereka beranggapan seperti mana kita dapat hidup besok. Demikianlah orang yang dah mati semalam 10 tahun, 20 tahun, 1000 tahun yang lalu, mereka beranggapan besok mereka akan hidup kembali dan melakukan amal ibadat. Tidak ada siapa yang boleh menjangkakan apa yang berlaku besok. Sebab tu jangan kita tangguh-tangguhkan amal ibadat kita besok. Ibnu Mas'ud pernah berkata, hidup ini hanya ada 3 hari sahaja. Yang pertama, semalam telah pun berlalu. Berdoalah pada Allah, mudah-mudahan amalan yang kita lakukan 70 tahun yang lepas, 60 tahun yang lepas, 50 tahun yang lepas diterima oleh Allah. Adapun besok, belum pasti lagi akan menjadi milik kita. Yang menjadi hak milik kita adalah hari ini. Inilah hari di mana Allah bagi peluang untuk kita bertaubat, untuk kita beristighfar, untuk kita beramal ibadat. Maka dengan sebab itulah jangan kita tangguh-tangguhkan amal ibadat kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita, menyedarkan diri ini dan juga tuan-tuan yang mendengarnya supaya sama-sama mendapat manfaat. Jadi sekadar itulah aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. La ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.